Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cikgu. So hari ini cikgu akan terangkan macam mana kita nak jawab untuk soalan Sri Kencana Jaya ni. Pertama sekali, cikgu kata, kenapa soalan ini cikgu namakan dia soalan PKMT. PKMT ni maksudnya ialah penyata kewangan milikan tunggal. Kenapa? Sebab soalan suruh buat akaun perdagangan dan untung rugi, dan yang kedua dia suruh buat penyata kedudukan kewangan. Jadi bila dapat soalan ini, kenapa dia kata milikkan tunggal? Sebab baca soalan dia kata Sri Kencana sebuah perniagaan milikkan tunggal. Jadi bila milikkan tunggal, kita ingat apa yang kita belajar, penyata kewangan yang perlu disediakan ada dua, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir berapa dan penyata kedudukan kewangan. Itu dua tu. Okey? Bila dapat soalan, seterusnya kita tentukan, kita gariskan dia bertiga-tiga. Kenapa kita nak gariskan bertiga-tiga? Supaya apa yang kita akan buat nanti, dia tidak, kita tak akan ambil tersalah nilai. Kalau kita ambil tiga tu kan kita akan tersalah ambil nilai. Jadi dia antara yang atas, yang kedua dengan yang ketiga. Kita senang nak rujuk kita punya butiran dengan amount kita tu. Okey? Ada setengah budak, dia akan tengok guna terus pakai pembaris macam tu satu-satu. Tapi ini adalah cara yang paling cikgu nampak lebih berkesan. Okey? Sebab untuk nak elakkan daripada berlakunya kesilapan tahap dewa. Okey? Tu yang selalu cikgu pesan kepada anak-anak. Okey. Selepas kita dah tentukan tiga ini, apa yang perlu kita buat ialah kita tentukan dulu dia tu apa. Okey, sebab cikgu dah kata apa yang ada dalam debit kredit sebenarnya ialah apa yang ada dalam klasifikasi akaun kita. Tak semua perkara diuji, tapi kita lihat, tapi sebab tu cikgu kata fahamkan apa yang ada dalam klasifikasi itu. Okey, kalau dia adalah belanja dan hasil, jadi sebab tu bila belanja dan hasil kita akan pindahkan dia ke kalau belanja dan hasil kita akan pindahkan dia ke untung, akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, belanja dan hasil. Okey, jadi belanja tu apa? Ingat, belanja kita ada dua komponen, tolak kos jualan ataupun tolak belanja. Manakala hasil ada dua komponen, iaitu jualan bersih dan tambah hasil. Okey, jadi kalau komponen-komponen ini ada, jadi dia lah yang akan masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi, yang mana anak-anak ingat format dia, jualan bersih tolak kos jualan, kita akan dapat untung kasar, tambah hasil tolak belanja, kita akan dapat untung bersih. Ini yang kita akan buat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, manakala untuk apur pula, untuk PKK dia hanya akan melibatkan kita punya aset, liability dan equity. Apa yang ada dalam aset, kita ada dua kan, aset bukan semasa dan aset semasa. Liability pula kita ada dua komponen, LBS dan LS. Dan yang ketiga, equity pemilik. Sekarang ni equity pemilik kita ialah milikkan tunggal, jadi dia adalah MU tolak A dapat M. Apa M pertama? Ini modal awal. Kemudian untung bersih. Tolak ambilan. Kita akan dapat modal akhir. Okey. Jadi ini sahaja yang akan ada dalam kita punya penyata kewangan yang terdiri daripada apur dan PKK. Okey. Jadi bila kita dah tahu yang kat sini, ingat format untuk PKK pula. PKK dia mesti seimbang. Waktu ni kita akan tahu PKK kita seimbang ataupun tidak. Yang mana kita lihat, kita akan buat ABS. Nilai dia berapa kita akan dapatkan. Aset semasa tolak liability semasa. Kat sini kita akan dapat modal kerja. Modal kerja kita ni ialah aset semasa tolak liability semasa. Kemudian kita akan dapat nilai. Dan nilai ini mesti sama dengan equity pemilik tambah dengan LBS. Nilai dia mesti sama dengan nilai apa yang ada dengan ini. Dia mesti sama. Okey. Alright. So, kita tentukan satu persatu kita punya butiran ini. Ikut
Ini jangan ambil masa yang sangat lama. Okey, sebab tu cikgu kata you all mesti kuasai apa yang berada di sebelah debit dan apa yang berada di sebelah kredit. Ingat kita punya backline. Kalau debit kita ada aset dengan belanja. Dan kita akan ada akaun-akaun catatan kontra yang terdiri daripada ambilan, kita ada pulangan, jualan. Dua tu je. Okey. Manakala yang duduk sebelah kredit ialah kita ada liability, equity hasil, dan kita ada kontra kita yang terdiri daripada 3 perkara, iaitu susut nilai terkumpul, peruntukan hutang ragu, dan kita ada pulangan belian. Itu saja yang akan ada dalam kita punya imbangan duga. Jadi kita kena buat ini secara laju kalau ikutkan ya. Okey, so kita tahu kalau dia belanja je hasil dia mesti akan pergi ke apur, asset liability equity akan pergi ke PKK. Okey, jadi yang pertama kita warna hitam ni semuanya yang akan pergi ke apur. Okey. Ni tolak belanja. Betul tak? Ini akan pergi ke apur lah. Betul? Ini tolak kos jualan, dia akan pergi ke apur. Okey. Perabot ni semua-semua dia adalah ni. Okey. Lagi apa? Belian. Belian ialah kos jualan. So, dia akan pergi ke apur. Okey, lepas tu jualan bersih. Jualan akan pergi jualan bersih lah kan. Dia akan pergi ke apur. Insurans tolak belanja akan pergi apur. Okey. Pulangan ni dia ada dua. So, sebelah debit tengok. Sebelah debit ialah pulangan jualan. Nampak? Bila kita dah tentukan macam ni, kita nampak dah. 656 ini pula ialah pulangan belian. So, ini akan pergi ke KJ. So, bila KJ, dia akan pergi ke apur. Okey, ingat tu je. Pulangan jualan, jualan bersih. Dia mengurangkan jualan bersih. So, dia akan pergi ke apur. Gitu je. Tunai, aset semasa kan. Tunai, aset semasa. So, yang aset liability equity, nanti cikgu akan dia ya. Bank, sewa. Sewa duduk sebelah kredit. So, dia adalah tambah hasil. So, dia akan pergi ke apur. Kos pengangkutan tolak belanja akan pergi ke apur. Hutang lapuk terpulih hasil, tambah hasilnya akan pergi ke apur. Okey, hutang lapuk tolak belanja pergi ke apur. Okey, gaji tolak belanja akan pergi ke apur. Okey, promosi tolak belanja akan pergi ke apur. Nampak? Alat tulis tolak belanja akan pergi ke apur. Belanja dia ada banyak. Faedah atas pinjaman tolak belanja akan pergi ke apur. Okey, lagi ni. Ini semua je. Ini je yang berkaitan dengan kita punya hasil dan belanja yang ada di dalam imbangan duga. Okey. Cikgu tak kaitkan dengan pelarasan tau. Okey. So sekarang ni yang sebelah PKK pula ni ABS pergi ke PKK. Okey. Kalau you nanti dah lama-lama dah expert benda ni, kadang-kadang ini dah tak tulis dah. Okey. Sebab tu cikgu nak masuk form 4 ni, you all mesti kena pandai dah tentukan dan menguasai PKMT ni. Okey. Tolak ABS kan. Kalau susut nilai dia tolak ABS kan. Okey. Benda tunai aset semasa PKK. Nampak bank duduk sebelah debit, so dia adalah PKK, aset semasa. Kalau dia duduk sebelah kredit, dia adalah liability semasa. So ni akaun belum terima, dia aset semasa. Kita ambil yang debit. Sama juga dengan belian tadi kan. Belian tu kita ambil yang debit. Debit tu belian, kredit tu jualan. Okey. Kemudian akaun belum terima tadi aset semasa, so PKK. Akaun belum bayar liability semasa, dia adalah kat PKK lah. Akaun belum bayar tu yang 35440 duduk sebelah kredit. Peruntukan hutang ragu mengurangkan aset semasa. Ini adalah mengurangkan ABT. Okey, so dia dekat mana? Dekat PKK lah. Ambilan pun dia mengurangkan equity pemilik, so dekat PKK. Dan pinjaman tu dia adalah LBS, maksudnya dekat PKK. Tapi pinjaman ini kita kena lihat berapa perkara-perkara yang terlibat dengan dia. Kalau ada dalam kita punya maklumat tambahan. So sekarang kita lihat satu persatu apa yang nilai akan berubah. Cikgu dah kata dah, bila ada maklumat tambahan, maksudnya ini adalah kita punya pelarasan. So bila pelarasan kita kena ambil kira, inilah kita punya perubahan nilai kita. Okay, kita tengok yang pertama. Yang pertama dia adalah kaitan dengan inventory. Inventory akhir, kalau dibagi dua nilai, anak-anak mesti kena ambil nilai yang terendah. Okey,
ambil nilai yang terendah. Sebab apa ambil nilai yang terendah? Okey, dia maksudnya kita ingat kalau kos kita ambil nilai yang terendah, jadi kat sini kita akan minimumkan kita punya kerugian dalam kita punya perkiraan untung bersih kita, untung kasar kita. Okey, kemudian kita lihat perkara yang kedua. Perkara yang kedua, okey, tapi sebenarnya ini kita terus tak pilih lah, ini kita terus buang. Tak perlu tengok harga kos atau harga pasaran, tapi pilih je nilai yang terendah. Okey, yang kedua, inventory alat tulis. Inventory alat tulis, kita tengok apa yang berkaitan dengan inventory alat tulis ialah alat tulis. Jadi kita highlightkanlah alat tulis. Maksud kat sini, nilai alat tulis itu akan berubah. Yang kedua, pengagihan kos angkutan. Kos angkutan, jadi maksudnya kat sini kos angkutan, nilai dia akan berubah. Seterusnya ada susut nilai perabot dengan susut nilai kenderaan. Jadi, susut nilai terkumpul perabot, maksud susut nilai terkumpul kenderaan ini, nilai dia akan berubah. Okey, kemudian belanja promosi. Cikgu highlightkan dulu. Sebabnya kita nak nampakkan apa yang berubah sebenarnya. Okey, peruntukan teragu, sewa, okey, sewa. Kemudian yang terakhir sekali pinjaman bank dengan faedah. Sebab kat situ ada sebut dua-dua kan, pinjaman bank dengan faedah. Jadi kalau lihat kat sini, ada berapa perkara yang akan berubah. Okey, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini perkara yang akan berubah nilainya. Maksudnya dalam jawapan kita, dia dah tak boleh ambil nilai yang sama seperti dalam imbangan duga. Jadi nilai dia mesti akan berubah. 9 perkara ini yang ada dalam imbangan duga. Tapi kena ingat, bila perkara ini akan berubah, jadi kita kena lihat ada lagi tambahan item yang perlu wujud. Okey. Contohnya ialah bila you all tengok kat sini ada susut nilai. Susut nilai terkumpul berubah. Jadi kat sini kita mesti akan ada susut nilai kenderaan. Mesti yang pertama kita ada susut nilai perabot. Okey, susut nilai perabot mesti akan wujud baru. Kemudian susut nilai kenderaan pula. Okey, itu mesti akan wujud nilai yang baru. Bila ada susut nilai, tu dia. Lepas tu kita lihat, bila sewa kos angkutan, promosi, alat tulis, faedah atau pinjaman, kat situ mungkin akan berlaku pelarasan ekonominal punya pelarasan. Okey, so kita kena lihat satu-satulah. Okey, macam sewa. Kita tengok sewa. Kenapa sewa? Sewa apa yang berlaku kat sini? Sewa ruang kedai dikenakan ke atas penyewa 300 sebulan. Jadi maksudnya kita nampak kat sini, setahun dia adalah sepatutnya sewa ialah 300 kali dengan 12. So kita dapat kat sini 3,600. Jadi menampak kat sini kita hanya terima 3,000. So kita kena tambah lagi 600. Jadi 600 ini adalah kita namakan dia, kita tambah. So dia namanya ialah sewa belum terima. So kita kena tahulah apa yang kita tambah tu. Kenapa kita namakan dia sewa belum terima? Sebab dia masih lagi tak terima 600 itu. Hasil tu dia masih lagi tak terima. Sebab kat sini sewa itu ialah sewa itu ialah kita punya hasil. Okey. Yang kedua, kos angkutan. Kos pengangkutan ni kenapa pula dia highlight? Kita tengoklah apa yang berkaitan dengan kos pengangkutan. Oh, rupa-rupanya kos pengangkutan dia ada angkutan masuk dengan angkutan keluar. Jadi kita tengok dalam soalan kita, ada tak angkutan masuk dengan angkutan keluar? So maksudnya sekarang ni, dalam kos angkutan ni kita kena pecahkan. Jadi kita dah tak ambil dah macam gini, kita dah tak ambil dah 10,500 ni, tapi kita pecahkan kepada dua perkara, iaitu kita ada angkutan masuk dan kita akan ada angkutan keluar. Jadi angkutan masuk kita 70% dan angkutan keluar kita angkutan masuk 60% dan angkutan keluar kita 40%. So kita kena kiralah 60% daripada 10,000 itu berapa dan angkutan keluar kita berapa. Okey, ini 60% kita darab dengan 10,500. So kita akan dapat jawapan dia lah. Okey, dan angkutan keluar 40% kita darab dengan 10,500. Okey, so kita akan dapat berapa jawapan kat situ. Kira.
Okey, jadi kita akan dapat angkutan masuk 6,300 dan angkutan keluar 4,200. So, kita dah takkan gunakan kos pengangkutan lagi lah. Kos pengangkutan tu sebab pecah kepada dua perkara. Seterusnya ialah promosi. Kita tengok apa yang berlaku pada promosi. Kita baca dalam maklumat tambahan. Promosi tu pasal apa? Okey, promosi ni dah siap promosi untuk tempoh 6 bulan mulai dia bermula 6 bulan mulai 1 Disember. Jadi kita kira. Okey, kalau kita tengok kat sini promosi daripada bulan 1 hari bulan 12 2018. Tapi kita punya kewangan berakhir pada 31 hari bulan 3 2019. Cuba kita kira. Dia setakat 6 bulan je. Jadi bulan 12, okey, kat sini bulan 12, jadi kita ada bulan 1, bulan 2. So ada bulan 3 kat sini. Jadi sedangkan kewangan kita berakhir kat sini. Okey, tapi kita dah terbayar lebih. Nampak? Kita dah terbayar lebih. Kita kalau ikutkan kat sini, bulan 12, kat sini dah 12, 1, 12, 1, 2, 3. So, kat sini kita ada 4 bulan. So, jadi 4 bulan dan kat sini 2 bulan. 4 per 6 lah. Kat sini 2 per 6. Kita guna setakat 6 bulan sebab dia kata 6 bulan mulai 1 hari bulan 12 jadi 12 1 2 3 4 5 so dia berakhir pada 31 hari bulan 5 2019. So bila berakhir 25 tu kita kira lah ni bulan 3 ni 4 ni bulan 5. Dia macam itu. Okey, jadi kita nampak kat sini untuk tempoh kewangan kita kat sini dia setakat 4 bulan je. Kita kena ambil kira 4 bulan saja. Jadi 2 bulan tu kita kena tolak. Jadi kiralah 600 maknanya kita punya promosi 2,700 kita kena darabkan dengan 4 per 6 je lah. Okey. Jadi kat sini 2,700 kita darabkan dengan 4 per 6. Okey, kalau 4 per 6 kita dapat berapa? Jadi maksudnya kat sini, nilai dia akan semakin berkurang. Jadi bila berkurang, jadi maksudnya kat sini kita wujud promosi prabayar. Promosi prabayar kita ialah sebenarnya ialah 2,700 kita darabkan dengan 2 per 6. So kita dapatlah kat sini sebanyak berapa? Kita kira. Kita dapat kat sini promosi prabayar 900 dan kita dapat kat sini promosi ini kita tolak dengan 900 so dia akan menjadi 1,800. Dia dah menjadi 1,800. So yang seterusnya kita lihat kepada alat tulis pula. Kenapa alat tulis ada perubahan? Nampak kat sini kita ambil perkara yang kedua, alat tulis dia akhirnya ada 170. You all fahamkan, bila alat tulis maksudnya kita beli. Kat sini kita beli, alat tulis tu kita beli. Kita beli 350. Tapi at the end, kita hanya tinggal RM70. Jadi maksud dia, berapa yang kita dah telah pakai. Jadi kita nampak kat sini 350 kita tolakkan dengan 70. 70 itu kita dah pakai. Jadi sekarang ni sebenarnya kita hanya menggunakan sebanyak 280. Jadi jawapan kita dah bukan 350 lah. Jawapan kita ialah 280. Jadi kita kena ingat kita akan wujud butiran yang baru iaitu inventory akhir alat tulis sebanyak 70. Okey. Alat tulis sebanyak 70. Okey, seterusnya kita lihat faedah atas pinjaman. Kenapa faedah atas pinjaman ada pelarasan? Kita tengok. Kita pasal faedah lah ni, makna pinjaman. Kalau faedah tu maksudnya daripada pinjaman. Pinjaman kita 96,000. Lepas tu dibagi kadar faedah serendah 4% setahun. Kalau faedah ni kita mesti kira untuk setahun. Jadi kita nampak dah. Jawapan kita mesti 4% kita darabkan dengan 96,000. Okey, cuba kira dapat berapa? Okey, kita akan dapat 3840. Jadi nampak tak? Kita baru bayar 2240. Jadi maksud kat sini kita perlu tambah lagi sebanyak 1600. Jadi bila kita tambah 1600 maksudnya apa? Kat situlah wujudnya belanja belum bayar. Jadi belanja belum bayar kita tu apa? Iaitu belanja belum bayar kita ialah faedah atas pinjaman. Jadi kita kena tulis faedah atas pinjaman belum bayar. Ingat, faedah atas pinjaman belum bayar ni dia liability. So bila dia liability dia mesti kena duduk sebelah kredit.
Okey, kalau kita buat dia punya imbangan duga terselaras kan, maksudnya dia kena duduk sebelah kredit. Okey. Kemudian seterusnya ialah berkaitan dengan apa lagi? Peruntukan hutang ragu. Tengok peruntukan hutang ragu ada perubahan. Okey. Peruntukan hutang ragu ada perubahan. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 2% atas akaun belum terima bersih. So kita kira peruntukan hutang ragu. 2% kita tengok 2% untuk kira peruntukan hutang ragu ya. 2% kita darabkan dengan akaun belum terima. Akaun belum terima kita dapat 25,000. So kita darabkan dengan 25,000. So kita akan dapat kat sini 500. Jadi maksudnya, you all tengok, dalam peruntukan hutang ragu ni dia akan menjadi 500. Jadi bila dia akan jadi 500, faham kan? Kat sini besar, pada awalnya 810, tapi sekarang dia dah menjadi 500. Jadi bila jadi 500 kat sini, nampak kat sini akan berlaku pengurangan. Pengurangan dia berapa? So kita kira lah 810 kita tolak 500. Maksudnya kat sini ada penurunan sebanyak 310. Pengurangan sebanyak 310. Jadi bila berlakunya pengurangan, dia adalah hasil kepada kita. Dia hasil. Jadi tambah hasil lah. Jadi tambah hasil, maksudnya ini adalah kita punya hutang ragu. Kalau dalam buku teks dia akan tulis pengurangan peruntukan hutang ragu. Tapi nasihat cikgu, buat je hutang ragu. Lebih senang. Okay? Tapi dia adalah hasil. Hasil mesti duduk sebelah kredit. Okay? Hasil mesti duduk sebelah kredit. Dan yang terakhir ialah pinjaman bank. Pinjaman bank 48,000. Kenapa kita highlightkan pinjaman bank ni? Sebabnya, you all tengok. Perjanjian pinjaman 96,000 itu adalah ditandatangani pada 1 April 2016 dan matang pada 31 Mac 2022. Jadi, anak-anak kena tahu. Kat sini, dia buat pinjaman selama 6 tahun. Bila 6 tahun, kita dah tahu dah setahun tu dia akan bayar berapa. Jadi, bila setahun kita dah bayar berapa, ingat, liability bukan semasa, dia terbahagi kepada dua. Dia satu ada LS dan satu ada LBS. Bila LS maksudnya ialah dia akan kita kena bayar dia dalam masa tempoh setahun. Dan LBS kita akan bayar dalam tempoh lebih daripada setahun. Jadi kita nampak kat sini macam mana kita nak tahu nilai dia setahun berapa. Sebab kita dah tahu dah dia dah bagi 96,000. Jadi bila dibagi dalam tempoh 6 tahun, so kita bahagikanlah dengan 6. Bila kita bahagikan dengan 6, kita akan dapat setahun ialah 16,000. Jadi inilah nilai LS kita. Jadi sekarang ni kita tengok baki dia tinggal 48,000. Jadi 48,000 ini kita tolaklah kan dengan 16,000. Jadi kita akan ada baki lagi iaitu sebanyak 48,000 kita tolak dengan 16,000. So kita akan dapat 32,000. Jadi 32,000 ini akan kita pindahkan ke LBS. Jadi mesti kena pecah. Bila masa kita nak tahu soalan itu pecah ataupun tidak, kita tengok kalau misalnya soalan itu diberi dan kita boleh nak kira untuk nilai setahun itu, maka jawapan anak-anak mesti pecahkan kepada dua. Satu kepada LS dan satu kepada LBS. Okey, jadi dalam jawapan kita dah tak boleh tulis pinjaman bank industri ini ialah 48,000. Kita dah tak boleh buat macam itu. 48,000. Jadi maksudnya kita kena pecahkan dia kepada satu pinjaman, okey, pinjaman bank, okey, 16,000. Okey, dia bukan debit kan sebab dia liability. So dia mesti duduk sebelah kredit. Okey, so ini adalah LS dan kita ada pinjaman bank satu lagi, pinjaman bank iaitu sebanyak 32,000, dia adalah sebagai LBS. Dia gitu. Okey. So kalau kita lihat kepada pelarasan kita dah buat dah semua ni kecuali peruntukan kecuali ialah susut nilai dua ni. Okey. So untuk susut nilai. Susut nilai sekarang kita fahamkan. Kita tahu susut nilai ada 3 kaedah yang anak-anak belajar. Okey, mesti kita kira berdasarkan kepada ikut apa yang dia nak. Okey, macam contoh sekarang perabot. Perabot dia nak ialah kadar 10% tahun mengikut kaedah baki berkurangan. Ingat, kalau baki berkurangan maksudnya dia mesti peratus kalikan dengan kos tolak susut nilai terkumpul yang lama yang ada dalam imbangan duga.
Tapi dalam soalan ni dikata terdapat perabot bernilai 5,600 dibeli pada 1 Januari 2019. Nampak? 1 Januari 2019 kita nampak dia berada di sini. Jadi kalau dia berada di sini, nampak daripada 1 Januari sampai 31, kita hanya guna dia sebanyak 3 bulan. Jadi bila 3 bulan, jadi penggunaan untuk 5,600 itu setakat 3 bulan sahaja kita guna. Jadi bila kita guna 3 bulan, so dia tak boleh sama dengan nilai perabot yang diberi kat dalam soalan ini. Soalan ini dibagi 25,600. Jadi 25,600 itu anak-anak kena pecahkan kepada 2. Okey. Jadi untuk kira susut nilai perabot, okey, kena pecahkan kepada 2. Satu ialah 5,600. Ini kita kena darabkan dengan 3/12, darab dengan 10%, kita darabkan dengan kita punya tu ialah 5,600. Okey. Kemudian tolak dengan kosong lah sebab dia baru beli. Okey. Dan 20,000, okey, kita kena buat 10%, kita darab dengan 20,000 dan kita tolak dengan berapa susut nilai terkumpul dia, iaitu 2,000. Okey. Kita ada dalam imbangan duga iaitu 2,000. Jadi bila kita kira dua-dua ni, kita kira dulu. Okey, kita dapat, okey, yang 5,600 ialah 140 susut nilai dia dan yang 20,000 ialah 1,800. Jadi kita tambahkan dua-dua ini, kita akan dapat 1940. Jadi susut nilai untuk perabot ialah jawapan dia ialah 1940. Jadi susut nilai terkumpul yang baru dia akan menjadi, kita kena tambahkan dia dengan 1940. Jadi kita akan dapat jawapan 3940. Kita dah takkan ambil nilai 2000. Jawapan dia mesti akan semakin terkumpul, mesti semakin meningkat. Okey. Manakala untuk susut nilai kenderaan pula ialah, okey, dia 15% ikut kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus ke, kaedah atas kos ke, dia senang. Jadi maksudnya terus dia 15% kita darabkan dengan kos kita. Kos kenderaan kita ialah 88,600. Okey, kita darab dengan 88,600. So anak-anak dapat berapa? Kira. Kenapa kita tak darabkan dengan tempoh? Sebab kita tahu tempoh dia sebenarnya ialah 12/12. Okey. Dan so kita akan dapat 13290. Jadi inilah susut nilai kita iaitu sebanyak 13290. Jadi susut nilai terkumpul kita akan bertambahlah. Tambahkan dengan 13290 dan kita akan dapat jawapan, tambahkan dengan 26,580. So anak-anak akan dapat jawapannya ialah 39,870. Jadi ini jawapan yang kita akan masukkan dalam kita punya penyata kedudukan kewangan nanti. Okey. So ingat, apa yang kita dah yang baru-baru wujud ni, tengok yang baru wujud ni ada banyak. Okey. Kalau kita lihat kat sini, yang baru wujud ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 perkara ini dah markah kat situ. Tadi 9, ini 11. Nampak 9 campur dengan 11 umpama 20 markah kat situ. Okey. Dan jangan lupa bila kita dah ada yang baru, jangan lupa kita buat analisis dia. Okey, susut nilai mesti tolak belanja. So dia dekat upur. Ingat tu. Okey, susut nilai kenderaan pun sama, tolak belanja. So dia mesti masuk dekat upur. Sebab nampak, sebab tu dia duduk sebelah debit. Sewa belum terima, aset semasa. So dia adalah PKK. Okey, angkutan masuk, tolak KJ. So dia dekat akaun perdagangan kan, upur lah. Angkutan keluar ditolak belanja. Ingat dia beza kan? Dia upur juga. Okey. Promosi prabayar aset semasa PKK. Okey. Inventory akhir aset semasa PKK. Okey. Faedah atas pinjaman liability semasa PKK. Hutang ragu hasil tambah hasil ya, iaitu upur sebab dia duduk sebelah kredit kan. Pinjaman bank LS PKK dan pinjaman bank 32,000 LBS PKK. So, bila kita dah selesai yang ini, kita akan pindahkan satu persatu ke dalam kita punya format penyata kewangan. Okey.
Bila nak pindahkan tu lah kadang-kadang nampak. Bila cikgu buat ni kita bincang, dia akan ambil masa yang lama. Tapi sebenarnya untuk soalan ini, you all boleh selesaikan dalam masa 30 minit sahaja. Kita tengok tadi dalam soalan kita, inventory air kita ialah 3, 2. Okey, kita nak sediakan kita punya akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi kita akan tulis. Macam ni kalau ni boleh potong je. Dan kita buat nama dia ialah Sri Kencana Jaya. Buat dia punya dia punya nama perniagaan ikut seperti mana dalam soalan jangan pakai hentam je. Tengok dalam soalan kita nama dia siapa. Okey, Sri Kencana Jaya. Jadi kita buat Sri Kencana Jaya. Okey, dan dia punya tajuk dia ialah akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir berapa? 31 Mac kan? Untung rugi bagi tahun berakhir 31 Mac 2019. So dia ada 3 kolom, ringgit Malaysia. So kita ingat kita punya formula tadi, iaitu kita ada jualan bersih, tolak kos jualan, kita dapat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja, kita akan dapat untung bersih. So kita buat yang jualan bersih dulu. Ingat, jualan bersih kita ada 2, iaitu jualan tolak pulangan jualan. Jualan tolak pulangan jualan, kita dapat jualan bersih. Okey, kita dapat jualan bersih. So kita tengok dalam soalan. Mana yang kita dah pindahkan tu kita akan tutup je. Kita pindahkan. Kalau yang mana ada berubah tu, berubahlah. Okey, jualan 151049. Dia dah selesai. 151049. Kemudian kita ada pulangan. Okey, pulangan jualan kita ialah 587. Okey, 587. Okey, jadi kita akan dapat nanti jumlah-jumlah tu nanti buat kemudian ya. Okey, kemudian kita ada tolak kita punya seterusnya. Okey, jualan bersih kita selesai. Okey, kemudian kita ada komponen tolak kos jualan. Okey, komponen tolak kos jualan ni dibuat. Okey, kalau siapa yang nak nampak kemas jawapan, boleh je highlightkan dia. Kita nampak dia sebagai ini tajuk untuk apa yang kita nak tulis. Okey, so kita tahu dalam kos jualan kita ada butiran inventory awal. Ingat 3 perkara yang cikgu kata. Kita mesti kena ada inventory awal, kemudian kita ada belian, okey. Kemudian kita tolak pulangan belian. Okey, kemudian kita ada dalam soalan kita tadi kita akan ada angkutan masuk. Sebab bila kita buat analisis, kita akan tahu apa perkara yang akan menambahkan kita punya belian kita tu. Okey. So kita ada inventory awal 45550. So kita pindahkan 45550. Kemudian kita ada belian kita 71095. Pulangan belian 656. Angkutan masuk kita ada ni 6300. Okey, itu saja. So kita akan jumlahkan nilai. Kita akan dapat nilai kat sini. Okey, dan kita akan tolak kat sini inventory akhir. Okey, inventory akhir kita ambil jawapan kita tadi. Okey, 850. 32850. Okey, cuba kirakan dan lengkapkan kita punya kos jualan. Okey. Bila kita dapat ni, kita dapat 150 jualan bersih, kita dapat 150462 dan kita dapat kos jualan kita. Okey, ni adalah kos jualan. Jadi kita tulis kat sini butiran kita adalah kos jualan. Okey, kos jualan kita ialah 89439 dan kita akan dapat, ingat, kita akan tolakkan jualan bersih. Ini maksudnya jualan bersih. Ni jualan bersih 150462. Ni jualan bersih. Kita tolak dengan kos jualan dan kita akan dapat jawapan kita ialah 61023. 61023. Okey. Dan 61023 ni positif. Jadi bila positif kita akan tulis dia sebagai untung kasar. Jangan lupa tulis ini adalah
untung kasar. So, bila dah dapat ni untung kasar, nampak kita dah ada ruangan yang sedikit. So, kita sambung dengan muka surat belakang. Buat anak panah, kita tulis kat sini. Lihat sebelah. Okey. Kenapa kita tulis lihat sebelah? Supaya you all senangkan cikgu. Cikgu tahu jawapan you all akan bersambung di sebelah. Dan cikgu suka tulis. Okey. Lepas kita dah buat kat ni, kita akan tulis kat sini. Ni macam untuk kita punya apa? Panduan je. Kita ada untung kasar 6023 ni supaya kita punya jalan kerja. Dan jangan lupa ada RM, RM, RM. So, kita akan mulakan terus dengan komponen yang baru iaitu tambah hasil. Okey, bila tambah hasil tadi kan, bila you all highlightkan tambah hasil tu, okey, yang kat sini pun you all highlightkan jugalah. Okey, biar nampak jawapan kita nampak kemas. Okey, so kita lihat hasil kita ada berapa dalam kita punya soalan. Okey, tengok hasil kita ada berapa, iaitu yang pertama kita ada sewa. Nampak sewa sebanyak 3,600. Kan kita ambil nilai ni kan 3,600. So kita tulis sewa ataupun sewa diterima lah, iaitu jawapan kita 3,600. Boleh ke buat jalan kerja kat sini? 3,000 tambah dengan 600. Okey. Kemudian apa hasil seterusnya kita? Kita ada hutang ragu 310. So, kita tulis kat sini hutang ragu 310. Dan cikgu rasa ada lagi satu tadi, iaitu kita nampak, kita ingat hutang lapuk terpulih 1,500. Kita pindahkan 1,500 iaitu hutang lapuk terpulih. Okey. So, kita dah selesai kat sini. Okey, untuk berkenaan dengan hasil sahaja. Kita kena tengok satu-satu dalam kita punya ni, hasil kita memang ada 3 sahaja. Okey, yang duduk, cikgu selalu akan tengok duduk sebelah kredit lah. Duduk sebelah kredit, kita nampak kat sini 1, 2 dan satu lagi kat sini 3. Okey, so selesai. Okey, so bila dah selesai kat sini, okey, kita jumlahkan kemudian, terus kita sambung kat sini ialah tolak belanja. Bila tolak belanja, kat sini yang ada banyak butiran. Okey, samalah juga macam tadi kita highlightkan. Okey, tolak belanja kita buat satu-satu lah. Ikut yang kita ada berapa perkara kat sini. Kalau kita tengok kat sini kita mulakan daripada atas ke bawah lah, daripada kita punya imbangan duga ni. Okey, pertama kita ada insurans 1080. Kita ada insurans 1080. Okey, kemudian kita pindahkan satu persatu. Tunai pay sewa, angkutan, bukan angkutan, kita pilih dulu yang kat dalam ni. Hutang lapuk 1040. Hutang lapuk 1040. Okey, kemudian kita ada gaji tadi, gaji 32,400. Sikit ingatlah. Okey, 32,400. Okey, selesai. Promosi kita ada 1,800. Promosi 2007 kita tolak dengan 900. So, kita ada 1,800. Lepas promosi kita ada alat tulis. Okey, alat tulis. Alat tulis kita ada 350 tolak dengan 70. 280. Okey, kemudian kita ada faedah atas pinjaman. Okey, faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman kita ada sebanyak 3840, maksudnya 2240 tambah 1,600. Okey, kemudian kita ada faedah atas pinjaman. Okey, tengok ni dah kan. Okey, kemudian kita ada susut nilai perabot, susut nilai kenderaan. Nampak? Kita ada satu-satu. Susut nilai perabot. Okey, perabot dan susut nilai kenderaan. Susut nilai perabot kita dapat, ni buatlah jalan kerja dia. Kalau ni cantik kemas, buat jalan kerja dia ya. 1940. Kemudian kita dapat 13,290. Kita ada apa lagi? Ini dah selesai. Belanja-belanja angkutan keluar.
4,200. Okey. Angkutan keluar 4,200. Okey. Nak buat jalan kerja boleh 10500 darab dengan 40%. Okey, 4,200 kat sini. Dan kita tengok lagi apa lagi belanja-belanja dah tak ada. Okey, so kita ada ini saja belanja dan kita kirakan. Okey, kita lupa satu lagi belanja iaitu kadar bayaran. Okey. Kadar bayaran sebanyak berapa? Kadar bayaran sebanyak okey. Kadar bayaran 3,000. Okey. Jadi cikgu kira balik tadi. Okey. Tengok kat sini kalau kita tengok ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, so ada 10. So kat sini kita ada 2 4 6 8 10. Okey. Okey, so kita dah kira, kita dapat jumlah hasil ialah 5,410 dan kita tambahkan dengan untung kasar. Untung kasar 61023 kita tambah dengan 5,410 kita akan dapat 66433. Kemudian anak-anak jumlahkan ke semua belanja ini dan dapat 62870. Jadi jumlah hasil ni kita akan kita akan tolakkan dengan belanja dan kita akan dapat untung bersih sebanyak 3563. So dan kita jangan lupa tulis butiran dia untung bersih sebab positif. So bila positif untung bersih, kalau negatif rugi bersih. Okey, seterusnya kita nak buat ialah penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac. Jadi bila kita buat penyata kedudukan kewangan, kita mulakan dengan aset bukan semasa. So kita tengok dalam soalan kita, aset bukan semasa kita tadi ada 3 tak silap cikgu. Okey, perabot, kenderaan dengan premis. Okey, jadi kita tuliskan perabot, kenderaan dan premis. Okey. Kenderaan dan premis. Okey, jadi perabot kalau kita tengok kat sini perabot 25,600. Okey. Susut nilai terkumpul dia ialah kita dapat tadi ialah 3940. Okey, 3940 yang kita dah kira baru kan. Okey, kemudian kenderaan kita ada 88,600. 88,600. Susut nilai terkumpul kita ialah 39870. 39780. 780 betul. Terbalik 3980. Okey, 39 kita ada 39870. 8 sekejap. Okey, 39870. Kemudian premis kita 68,000. So premis 68,000. Okey. So kita letak seterusnya. Okey, kita ada aset semasa. Selang satu kotak kita ada aset semasa. Okey, aset semasa kita highlightkan dia sebab dia nama komponen. Okey, sebab kita dapatkan nama-nama komponen kita highlightkan. Okey, aset semasa kita ada, kalau kita lihat kat sini, pertama tunai. Kita ada tunai. Okey, tunai bank. Tunai, kita ada bank. Okey, kita tengok tunai kita ialah 1090. 1090 dan kita punya bank 10,303. Kemudian kita ada aset semasa lagi. Kita ada akaun belum terima. Okey, akaun belum terima kita 25,000.
Okey, akaun belum terima 25,000. Dan kita, bila akaun belum terima, kita kena tolak dengan peruntukan hutang ragu. Ingat tu. Sentiasa ingatkan, kalau ada akaun belum terima, ada hutang ragu, kita kena tolak. Iaitu sebanyak 500. So, jumlah dia kat sini 24,500. Okey. Masuk kat sini kita dah masukkan sekali lah. Ini dah masuk. Ini dah masuk. Okey. So, seterusnya aset semasa kita ada lagi iaitu sewa belum terima. Sewa belum terima sebanyak 600. Okey, 600. Kemudian kita ada promosi prabaya 900. Okey, promosi prabaya 900. Kita ada inventory akhir alat tulis. Akhir alat tulis 70. Dan kita ada inventory akhir. Inventory akhir kita ada ikut seperti mana yang dalam kita punya penyata akaun perdagangan dan untung rugi 32850. Mesti sama mesti sama. Okey. Kemudian kita akan tambahkan dia kat situ. Kemudian seterusnya kita akan tolak dengan liability semasa. Okey, kita tengok liability semasa kita ada berapa. Okey, kita highlightkan dia sebab dia nama komponen. Kita tengok liability semasa untuk soalan kita ada yang pertama, LS akaun belum bayar 35440. 35440 iaitu akaun belum bayar. Ada satu dan tak salah cikgu ada satu lagi iaitu liability faedah atas pinjaman belum bayar 1,600. 1,600 faedah atas pinjaman belum bayar. Okey. Faedah pinjaman belum bayar. Dan selepas ini cikgu nak you all kira dulu. Ingat kita LS tadi ada lagi satu iaitu pinjaman bank sebanyak 16,000. Okey, pinjaman bank 16,000. So jangan lupa masukkan sekali dan cikgu nak semua jumlahkan untuk semua setiap komponen. Okey, jadi kita jumlahkan semua kita punya aset bukan semasa, kita akan dapat 138,390. Kemudian kita aset semasa kita jumlah di 70,313. Liability semasa 53,040. Kemudian kita dapatkan modal kerja. Modal kerja ini ialah datang daripada aset semasa. Kita tolakkan dengan liability semasa. Kita tolakkan dua ni. Okey, kita akan dapat 17273. Dan kemudian barulah kita akan tambahkan nilai aset bukan semasa dengan modal kerja 17273, kita dapat 155663. Jadi angka imbangan kita di sebelah nanti mesti sama dengan 155663. Okey, untuk seterusnya ialah kita akan buat bahagian komponen equity pemilik. Okey, untuk equity pemilik cikgu suka terus buat kat sini MU. Tolak A kat sini dapat M. M apa? Modal. Okey. Kalau tak ada modal tambahan, you all boleh buat kat sini modal awal. Okey. Kemudian untung bersih. Kalau tadi kenapa cikgu kata modal awal? Sebab dia tak ada modal tambahan. Tapi kalau ada modal tambahan, you all buat dia sebagai modal. Sebab kita akan tambahkan dengan nilai modal tambahan. Okey. Tolak dengan ambilan. Okey, kita akan tolak dengan ambilan. Tolak ambilan. Okey, dan kita akan tolak dengan ambilan. Dan kita akan dapat kat sini modal akhir. Okey, lepas tu kita masukkanlah nilai. Seperti mana dalam soalan kita, modal kita 123, 123,000. Terus dia tulis dekat ujung, dekat kolom yang ketiga. Kemudian kita punya untung bersih ni, apa yang kita dapat dekat dalam apur ni kita pindahkan ke kita punya jawapan tadi. Pindah je. 3563. Okey.
Kemudian kita tolak ambilan. Ambilan kita tadi 2,900. Tolak 2,900. Nanti kita kirakan dan kita ada satu lagi komponen. Tadi kita lupa nak highlightkan komponen ekuiti pemilik dan kita buat pula liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa. Kita highlightkan dia. Okey. Kita ada satu sahaja liability bukan semasa iaitu pinjaman bank. Okey, pinjaman bank sebanyak 32,000. Okey, ada satu dia kita letak je kat ujung dan kita cuba kira dapatkan mesti sama dengan 15566. Okey, bila kita jumlahkan modal awal campur modal bersih terdapat 126563 tolak dengan 2900 terdapat 123663 ialah modal akhir. Dan kita ada liability bukan semasa 32,000 dan kita dapat 155663. Jadi jawapan kita adalah sama, balance. Kalau kita tengok kat sini, jawapan kita dalam modal kerja tambah aset bukan semasa dan dia mesti sama dengan ekuiti pemilik tambah liability bukan semasa. So ingat formula dalam PKK, you mesti akan dapatkan nilai komponen aset bukan semasa tambah dengan modal kerja, mesti jawapan dia sama dengan ekuiti pemilik kita tambah dengan liability bukan semasa. Okey, jadi untuk PKMT ini sahaja sebenarnya. Nampak dari segi perbincangan cikgu nampak agak lama, tapi sebenarnya bila you all dah menguasai satu persatu, you all akan nampak dia akan jadi lebih mudah. Ikut seperti mana yang kemahiran masing-masing lah, macam mana nak buat dia punya ni. Dan cuma cikgu tadi lupa, bila kat sini kan kita nak alih ke muka surat satu lagi. Okey, macam biasalah, jangan lupa kat sini buat, lihat sebelah. Kenapa? At least cikgu tahu dia ada sambungan. Okey, ingat yang kat situ. You all mudahkan cikgu, insya-Allah Allah akan mudahkan you all. Okey, itu sahaja yang cikgu nak bincangkan berkaitan dengan PKMT bagi soalan Sri Kencana Jaya. Okey, jumpa lagi. Bye.